Okay. Share. Copy. Yep. Okay. Ya. 3 orang dah. Okay. Test mic. 1, 2. Boleh dengar tak? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Jadi bersama saya terapis Syahira dan terapis Raid. So hari ini kita akan mengupaskan sedikit mengenai carpal tunnel syndrome. So carpal tunnel syndrome mungkin pernah dengar tapi tak tahu apa benda carpal tunnel syndrome ni. So biasanya carpal tunnel syndrome ni orang selalu mengadu sakit tangan, dengan rasa kebas kat tangan, kat jari. So macam itulah. Tu yang sakit dia. So kita terangkan sikit apa tu carpal tunnel syndrome. So carpal tunnel syndrome ni kesakitan saraf median. Saraf median yang disebabkan oleh tekanan yang berpanjangan. Okey, jadi himpitan saraf tu akan menyebabkan kita rasa sakit dan kebas, dan benda tu boleh berlaku ikut orang berbeza-beza. Maksudnya ada yang boleh kena minggu, ada boleh kena bulan, ada yang teruk boleh kena bertahun. Okey, so macam mana benda ni boleh terjadi? So, carpal tunnel syndrome ni terjadi bila kita melakukan pergerakan yang sama dan berterusan berulang kali. Okey. So tu satu. Nanti kita akan tunjukkan apa contoh-contohnya lah orang yang membuat pergerakan macam ini. So yang kedua, posture yang tidak sihat dan tekanan berlebihan di tangan, di pergelangan ni, dan juga kalau ada gegaran yang banyak. Tu yang kedua. So yang ketiga, tendon pada kawasan pergelangan tangan. Tendon tu dia lebih kepada, kalau kita nak terangkan senang, dia macam getah tau. Macam ada satu getah yang akan macam ikat structure-structure yang lalu bawah dia lah. Macam ada muscles dan juga nerve. Dan kalau nak tahu, macam kalau ayam, dia akan ada macam urat warna putih sikit. Yang kat ujung-ujung tu dia macam lelek sikit. Tu tendon lah. So benda tu dia akan bengkak dan dia akan menekan saraf. So bila benda tu dah tekan saraf, kita akan rasa sakit dan juga boleh berlaku kebas lah dekat situ. So, macam kita nak tahu betul ke dia ni dapat carpal tunnel syndrome ni? So, sign and symptom dia. So, kalau biasanya orang ni akan merasa sakit dekat pergelangan tangan, dan juga benda ni akan meningkat pada waktu malam, dan kadang-kadang dia boleh kacau tidur. So, kenapa kacau tidur? Sebab kadang-kadang kalau kita tidur tu, tangan kita lebih kepada macam flat sikit. Macam gini, kita macam himpit dia. So kadang-kadang dia akan terjagalah macam, malam dia rasa sakit atau dia rasa kebas kat tangan dia. Dan yang kedua, dia bukan saja rasa sakit dan kebas, dia akan rasa semut-semut dekat jari. Itu pun salah satu simptom dia. So kalau macam pada waktu siang, dia akan lagi sakit kalau dia lakukan aktiviti. Maksudnya dia akan lakukan macam benda menaip, menulis, atau dia buat mengemas rumah. Kadang-kadang kalau yang wanita-wanita dia nak masak pun dia kata sakit, tak boleh. Atau masak sekejap je dia rasa dah kebas, dia rasa sakit dekat tangan dia. Okey, lepas tu dan kadang-kadang dia orang tak boleh pegang objek-objek kecil. Maksudnya dia boleh pegang tapi lama-lama kononnya dia pegang pensel kan, mana yang menulis tu, lama-lama dia akan rasa okey, dah start rasa kebas, rasa sakit kat situ. So itu pun salah satu simptom dia lah kalau yang ada sakit ni. Dan kadang-kadang kalau macam kita cakap tadi, dia menaip tu sebab apa? Sebab dia tertekan macam gini kan. Kadang orang menaip macam gini. So dia akan rasa bertambahlah sakit dia tu.
Okay. So, kalau nak jadi lagi teruk, dia akan dah rasa kebas dan juga dia punya pergerakan tangan tu dia akan jadi terbatas. Maksudnya dia tak boleh, kalau yang normal kita boleh buat macam gini, pergerakannya penuh. Kadang-kadang dia nak buat macam ni, okey dah sakit. Dan lama-lama dia tak buat, dia akan jadi keras lah kat situ. Dan juga bila dia tak banyak gerakan, dia akan menjadikan ototnya jadi lemah. So kalau nak tahu ototnya lemah, dia akan, kalau bezakan dua, macam dekat sebelah sini dia akan jadi macam nipis, macam lepek gitu. Tak ada otot. Itu simptom dia. Okay, so kita nak tahu juga siapa yang akan dapat sakit ni. Selalunya siapa yang boleh dapat sakit ni. So, biasanya dia orang yang melakukan aktiviti atau pekerjaan yang kena berulang kali dan berterusan dalam masa yang lama. So, biasanya benda ni akan kena dekat cikgu. Kalau kita dengar, kalau macam pasien-pasien kita, cikgu yang selalu datang mengadu sakit ni. So, biasanya sebab dia orang kadang-kadang kan tulis dekat whiteboard ataupun blackboard berulang kali macam gini. Lama. Dan juga dia akan memegang pensel untuk menanda. Itu pun salah satu faktor dia lah. Dan juga orang yang bekerja macam bertukang. So kalau bertukang kadang-kadang dia salah cara dia. So dia banyak gunakan wrist je. So benda tu berulang-ulang akan menyebabkan dia sakit. Okay. Dia sakit sebab dia punya dekat situlah radang yang berlaku. Dekat kita punya tendon tu bengkak. Dan juga orang yang banyak menggunakan komputer, dengan yang saya kata tadi, dia akan melakukan banyak gegaran dekat tangan, orang tu berkemungkinan besar untuk dapat. Dan di samping tu juga ada sebahagian kecil yang dapat tu disebabkan keturunan. Maksudnya macam sebelum ni mak dia ataupun family dia pernah dapat, so dia pun berkemungkinan besar untuk dapat juga. Dan orang yang mempunyai penyakit diabetes, kencing manis, orang yang mengalami masalah thyroid, orang yang ada masalah arthritis, kononnya osteoarthritis ataupun rheumatoid arthritis, itu semua berkemungkinan besar untuk dapat. Dan biasanya benda ni akan efek dekat wanita lah berbanding lelaki. Okey. So kita teruskan untuk Raid. Okay, so macam mana cara kita mengenal pasti adakah ini carpal tunnel syndrome ataupun bukan? Okay, kalau doktor, first doktor akan buat beberapa test lah. Nama dia test electrophysiological test. Dia ada dua jenis. First, nerve conduction studies. Yang kedua, electromyogram. Okay, kedua-dua test ni dia guna untuk menilai bagaimana kita punya median nerve ni berfungsi. Lepas tu dia akan mengenal pasti sama ada terdapat tekanan ataupun tak ada tekanan dekat kita punya dekat median nerve kita lah. Okay. Lepas tu doktor juga selalunya doktor akan buat x-ray, ultrasound scan dengan MRI lah. Okay. Yang ni dia untuk tengok struktur kita punya tulang ni, sama ada dia mengecil ataupun ada tekanan dekat kita punya median nerve. Okay. Untuk fizioterapi, kita selalunya kita buat special test lah. Ada dua jenis special test. Okay, yang ni kita boleh buat kat rumah juga selama. Kalau para penonton nak buat kat rumah, kita boleh ikut. Okay, first nama dia Tinel Signs. Okay. Sekejap Okay, Tinel Signs ni senang je buat dia. First, kita flexkan dua-dua tangan ni, rapatkan. Sorry, Tinel Signs ni kita apa ni? Just tap dekat bahagian dalam ni. Okay. Along dia punya median nerve, laluan median nerve ni. Tiga jari. Tekan, tap je. Lepas tu kalau ada rasa kebas dekat bahagian jari dengan rasa semut-semut, tu tandanya positif lah untuk carpal tunnel syndrome. Okey, lepas tu Phelan test ataupun wrist flexion test. Okey, yang ni baru betul. Kita bendkan dua-dua wrist kita, lepas tu letakkan rapat, bagi pressure sikit, tahan selama 60 saat ataupun seminit. Okey, kalau positif, sama juga dia akan rasa kebal-kebal dan semut-semut dekat area jari. Okey, yang ni test ni, kalau dalam tempoh 60 saat tu lagi cepat kita rasa kebal dengan semut ni, maknanya condition kita lagi teruk lah. Okey. Okey, next untuk treatment.
Kita selalunya doktor akan suggest non-surgical treatment lah untuk kondisi yang kurang teruk kan. Selalu kalau yang kondisi yang worse, yang lagi teruk, dia akan buat surgical lah. Selalunya memang first dia akan suggest untuk ke arah non-surgical ataupun bukan pembedahan lah. Okay. First, doktor akan suggest untuk pakai spleen untuk orang yang positif ni. Pakai spleen, lepas tu dia akan bagi ubat anti keradangan. Lagi satu, dia akan suntik steroid kat dalam ni. Okay, suntik steroid ni selalunya dia akan hilangkan sakit dengan keradangan tu, tapi dia tak lama lah. Selalunya doktor akan suggest untuk ambil injection tu dalam masa 3 ke 6 bulan sekali. Tengok pada keadaan sakit lah. Okay, kalau fizioterapi pula, kita akan tolong dengan kita kurangkan tekanan pada median nerve ni. Kita ada beberapa teknik yang selalu kita guna. Soft tissue manipulation, soft tissue release, nerve glide, joint mop dan beberapa lagi teknik lah. Okay, untuk surgical pula, dia ada 2 jenis surgical. First, open carpal tunnel release. Yang second, endoscoping carpal tunnel release. Okay, dua-dua ni sama je tujuan dia. Kita punya carpal tunnel ni sebenarnya dia macam terowong tau. Dia macam bentuk macam ni. So bila dia makin narrow ataupun mengecil, dia akan tekan median nerve kita lah. So untuk surgical ni kedua-duanya sama tujuan dia. Dia akan potong bahagian atas ni, atas bumbung kita punya terowong ni. So bila dia potong ni, dia akan release tekanan pada ni median nerve kita. Okay. Lepas tu perbezaan antara dua ni, first yang open carpal tunnel release ni, dia akan buat sikit incision kat sini lah, belahan kat tapak tangan ni. Kemudian dia akan potong daripada sini. Okey. Yang endoscope carpal tunnel release, dia akan potong bahagian kulit saja. Kemudian dia akan gunakan kamera endoskop, dia masukkan dengan dia punya pisau khas, masukkan ke dalam, lepas dia potong kat situ. Okey. So, untuk dekat rumah, apa yang kita boleh buat? Langkah pencegahan kita kat rumah. First, okey, kita make sure kalau kita tidur, first jangan dalam wrist kita jangan kat dalam bengkok. Kita make sure dalam neutral position. Contoh kadang-kadang ada orang tidur suka tindih. So yang tu akan automatic bengkok lah. Okey. Lepas tu kalau guna apa-apa equipment ataupun peralatan, make sure kita pegang jangan macam ni. Nampak? Bengkok. Dia akan bagi tekanan kita kat sini. So lama-lama dia akan narrow, mengecil, lama-lama dia terimpit sakit, lepas tu kupas. Okey. Lepas tu bila kita buat satu pergerakan, make sure kita gunakan seluruh kita punya tangan ni. Jangan gunakan bahagian ni je. Release macam ni. Tak nak macam ni. Okey. Macam ni nampak Tak nak macam ni. Make sure kita guna siku dengan bahu kita sekali. Gerakkan. Bila kita buat macam ni, lama-lama dekat sini dia akan bagi tekanan lah. Lama-lama dia akan mengecil. Tendon tu angkat. Okey. Lepas tu kalau angkat barang berat, angkat barang berat, tak nak dalam keadaan bengkok macam ni. Tak nak macam ni ke, make sure kita punya dalam neutral position lah. Kalau boleh angkat macam ni. Okey. Next, contoh kalau orang guna komputer. Orang guna komputer, guna mouse ataupun guna keyboard, make sure kita lapik lah, bagi tinggi sikit. Bila kita lapik macam ni, kita punya tangan ni akan ada dalam neutral position, nampak? Bila kita tak lapik, nampak? Sini, dia akan bengkok sikit. Okey. Dia akan bagi tekanan kat sini lah. Okey. So, kalau dah kena CTS ni, apa yang kita boleh buat kat rumah? First, doktor akan provide spleen. So, spleen tu make sure waktu tidur kita kena pakai lah. Untuk kurangkan tekanan kat kita punya median nerve. Lepas tu, kalau kita kena elakkan aktiviti yang boleh menyebabkan rasa sakit dan kebas kat jari dia. Okey. Next, boleh letak ais. Ais tu kita letak setiap
2 kali ataupun sekali sejam 10 ke 15 minit. Okey. Ais ni kita guna dalam masa 3 hari ataupun 72 jam lepas injury. Lepas 3 hari kita boleh guna tuam haba lah, pakai benda panas. Hot pack ke apa-apa benda panas. Okey. Lepas tu setiap aktiviti yang kita lakukan kita kena ada rehat. Contoh macam cikgu tulis dekat papan putih tu. Tulis jangan sejam tu tulis. Contoh 15 minit sekali rehat, duduk kejap. Ambil masa sikit rehat, lepas tu baru sambung balik buat aktiviti tu. Okey. So, untuk senaman, apa senaman yang kita boleh lakukan kat rumah? Okey. First, senaman mobility. Okey. Kita just macam ni, gerakkan tangan ke atas, ke bawah. Ke atas, ke bawah. Ulang dalam 10 ke 15 kali macam tu. Lepas tu macam ni, atas, bawah. Okey. Next kita boleh buat stretching. Stretching just straight. Make sure kita tarik semua jari ni. Sekali dengan ibu jari yang tinggal. Tarik, tahan 10 saat. Kemudian ulang 10 kali. Atas dengan bawah. Make sure kita stretch semua ni. So bila kita stretch ni, dia akan kurang kita boleh tekan kat sini lah. Okey. Untuk senaman kekuatan ataupun strengthening exercise, kita boleh guna dumbbell kalau ada dumbbell kat rumah. Kalau tak ada dumbbell kat rumah, boleh pakai botol air yang 500 ml tu, isi air, ikut berat yang kita boleh angkat lah. Okey. First, just letak macam ni, then angkat. Okey, tahan 10 saat. Repeat dalam 5 ke 10 kali. Angkat, relax. Kemudian macam ni. Angkat, relax. Sama juga, tahan 10 saat, repeat 10 ke 15 kali. Okey. Kemudian, untuk genggaman kita, kekuatan genggaman kita, just ambil apa-apa bola yang lembut macam ni. Kalau tak ada bola, kita boleh guna towel juga. Okey. Gumpal-gumpal towel tu, just genggam, tahan 10 saat macam tu, repeat dalam 5 ke 10 kali. Okey. Okey, itu saja untuk treatment dan juga diagnose. Kalau ada apa-apa soalan, boleh sertakan di ruang komen di bawah. So macam kita baliklah. Selalunya kalau orang yang sakit ni dia akan rasa sakit, kebasnya biasa dekat 3 jari first ni. Sebab dia biasa median nerve tu dia akan dari sini, dia akan supply ke sini. Jadi kalau kita, sebab kadang-kadang orang yang rasa sakit macam tiba-tiba dia kata kebas lah dekat jari, kat tangan. So kita akan buat beberapa special test untuk betul-betul pastikan dia ni sakit apa. So sama ada memang betul dia sakit dekat sini kan, carpal tunnel syndrome, ataupun puncanya daripada leher ke, atau dia ada impingement dekat area bahu ni ke. So dah ada banyak lah. So sebab tu macam kita kalau nak tahu boleh tengok balik test yang kita ajar tadi. Sama ada dia boleh tekan ataupun tap gitu je. So nak tahu ada tingling ataupun buat yang macam gini tu. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, kita tamatkan di sini. Sebelum tu, jika ada apa-apa requirements selepas ni, kalau nak dapatkan rawatan daripada kami, boleh hubungi kami di 014-977-7235. Dan juga boleh follow Facebook dan kita punya Instagram lah, ifitphysio.jb. Dan juga follow kita punya YouTube di iFit Physio. Dekat situ kita ada kongsikan pelbagai exercise yang menarik lah. Okay. So, itu saja. Okay, bye. Jumpa lagi minggu depan.